Assalamualaikum netizen. Dan kita hari ini kat Malaysia ni tak pernah tak habis dengan isu. Dan isu agama kita akan cuba selesaikan, sebab itu ialah bidang yang kami boleh ceritakan, Ustaz. Jadi yang pertama saya Ustaz Sri Syarizan dan saya Q Ahmad, solat atas train, Ustaz. Jadi Ustaz, teruskan Ustaz, kita bincang macam mana hukum solat atas train, Ustaz. Tafadhal. Baik, isu yang baru kita dapat tahu tentang solat di atas train ni. Solat bagi orang yang maksudnya dia tak mampu nak solat dekat masjid atau surau sebab khusus sebab dia terkejar-kejar waktu solat. Ya, jadi tak dapat solat dekat surau sebab dia nak punch in. Punch card tu kan. Cepat mungkin. Jadi dalam perjalanan tu dia solat dalam train. Jadi persoalan sekarang timbul apabila melibatkan solat dalam train, masalahnya satu, kiblat terganggu. Sebab bergerak tu, Ustaz. Bergerak. Sebab apa, train tu bukan macam ni je, bukan kata kita solat menghadap situ tak apa, tapi kita menghadap, dia berjalan, dia pusing sana. Faham? So persoalan situ sini adalah apabila solat dalam train, kiblat terganggu. Sedangkan dalam Al-Quran ijma' ulama solat mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Baik. Okey. Baik. Satu persoalan yang kita boleh kaitkan juga, solat dalam train ini adakah dibolehkan macam orang kata Nabi solat di atas kenderaan? Dalam hadis memang ada Nabi solat di atas kenderaan. Contohnya unta ataupun keldai ataupun kuda. Takkan diri atas unta, Ustaz? Tak ada, Nabi duduk. Nabi duduk. Nabi duduk lah kan. Jadi kenapa tak boleh pula solat dalam train? Tapi kena ingat dalam hadis tu Nabi jelas, sejelas-jelasnya, tak boleh ditakwilkan Nabi solat di atas kenderaan solat sunat. Solat sunat bukan. Jadi dan dalam hadis tu juga sahabat kata bila masuk waktu solat, Nabi turun, Nabi solat di atas bumi. Nabi tak teruskan solat di atas kenderaan. Dan solat di atas kenderaan, Nabi ikut kiblat. Tak ikut kiblat yang exactly. Nabi ikut di mana saja arah kenderaan. Contoh kalau kita punya kiblat arah barat, kita nak pergi selatan. Solat ikut selatan tu, menghadap selatan. ini bukan ikut Mekah. Bukan ikut Mekah. Itu naik kenderaan bawa. Situlah disebutkan. Tapi solat sunat. Tapi masalah yang dalam train tu solat fardu subuh. Betul. Sebab nak kejar waktu kerja tu. Nak kejar waktu kerja. Baik. Boleh kita simpulkan solat subuh di atas kenderaan ni boleh kita kaitkan dengan dua keadaan. Dua keadaan. Okey. Pertama, yang solat subuh di atas kereta api sebabkan dia tunggu kereta api dan masuk dalam kereta api sebelum masuk waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Contoh subuh 6-10 minit. 6-10 minit. So dia naik kereta api pukul 6 tepat. Belum subuh lagi. Dan dia keluar daripada train dah syuruk. 7.30 contohnya. Okey. So tak ada pilihan. Nak solat dekat surau kat KTM tak boleh. Nak solat tepi jalan tak sempat. Sebab apa? Waktu tak masuk lagi. Lepas tu okey, nak tangguhkan solat sampai dekat destinasi. Contoh tempat destinasi kita tunggu tu, keluar-keluar tak sempat juga nak solat sana. Betul. Dah syuruk dah. Dah keluar matahari. So tak ada pilihan, dia solat di dalam train. Itu situasi pertama. Dan situasi kedua iaitu mereka yang solat, contoh dia ada waktu untuk laksanakan solat tidak dalam train. Ada gap sikit lah. Ada gap. Contohnya lah subuh masuk 6-10 minit. Kereta api sampai 6.20 minit. 6.10 lebih. Okey. 6.20. So ada 10 minit. Ataupun dia naik sebelum masuk waktu subuh, tapi sampai ke destinasi pukul 7. Sebelum syuruk. Baik. Tapi orang macam ni pun dia buat solat dalam kereta api katakan. So kita nak bincangkan dua situasi ni. Baik. Mana-mana yang boleh, mana yang tak boleh. Baik, jadi kita ada dua kelompok manusia. Yang pertama memang tak ada gap langsung, naik tu sebelum subuh, turun tu lepas syuruk. Ataupun kelompok yang ada waktu gap tu tapi dia tak nak tunggu waktu syuruk, dia juga solat kat atas train. Yang start untuk kelompok pertama, Ustaz, yang tak ada gap langsung. Baik, sebelum kita bincang kelompok pertama, kita baik bincang kelompok yang kedua. Ya ada gap. Okey, baik. Okey. Golongan kelompok kedua, sama ada sebelum masuk ada sempat nak buat solat dekat ruang, di tepi tu. Okay. Dan kedua, ataupun sampai destinasi masih ada waktu solat, orang macam ni tak boleh solat dalam train. Tak boleh. Tak payah nak buat solat sangat lah. Saya kecil hati orang. Tak nak ni. Apa? Sebab saya tengok kat Twitter ni, minta kena bersama mereka, memartabat ke Islam. Sebenarnya itu jahil Kekurangan ilmu. Kita terangkan. Ya ada gap. Kalau dia katakan, okey kereta api biasa sampai 6.30. So ya ada masa 20 minit lagi nak solat. Surau, Ustaz, surau penuh ramai orang. Kalau boleh sembahyang dekat atas lantai kereta api tu, kenapa kaki 5 tak boleh sembahyang? Betul.
Solat Nabi solat di atas tanah tanpa lapik, Nabi solat di atas batu. Apa isunya? Mentaliti kita nak solat kena ada surau. Ustaz, UK Ustaz? Kena Ustaz? UK tak ada surau? UK tak ada surau. Saya kat Mesir, masa belajar dulu first degree. Orang semayang tepi kaki kat sebelum tunggu kereta api tu, semayang berjemaah dekat kaki 5 tu. Selamba je. Dekat UK saya semayang dekat pub. Mak Sari tak ada kacau pun. Betul. Pagi-pagi tu apa musim panas kan, dia punya musim sejuk. Musim sejuk ni dia punya siang dia pendek. Malam dia panjang kan. Jadi benda-benda macam tu saya selamba pernah semayang dekat railway station. Mas Ali saya ambil gambar lagi. Yang tak boleh tuan solat atas railway. Tak boleh. Tapi boleh. Maksudnya dekat nampak kawan. Jadi bagi mereka yang ada gap ni tidak boleh untuk solat. Boleh. Contoh dia kata, Ustaz saya masuk train sebelum masuk subuh. Tengok keadaan. Kebiasaan sampai sana berapa? Contoh sampai pukul 7 tak ada banyak khusyuk. So ada waktu lagi 20 minit. So dia tak boleh solat dalam train. Kena tunggu sampai. Walaupun tak nak solat hujung-hujung waktu. Boleh hujung waktu. Boleh hujung waktu. Ulama kata boleh melewatkan hujung waktu, tak ada masalah. Ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi pernah melewatkan solat pada hujung waktu. Baik. Hukumnya diharuskan. Apatah lagi kita nak dapatkan solat yang sempurna. Masalahnya sekarang, solat dalam train tak sempurna. Tak sempurna sebab apa Ustaz? Sebab apa? Tak menghadap kiblat dengan apa. Dan tapi kita tengok dalam gambar tu dia berdiri. Tak apa. Itu bagus. Kita puji inisiatif orang nak. Saya tak ada nanti orang kata elok-elok orang nak semayang kita nak down ke dia. Tidak. Saya puji sangat. Saya sangat-sangat puji orang yang solat di dalam kereta api. Saya sangat tabiatlah. Moga-moga Allah murahkan rezeki dia. Sebab apa? Komitmen dia nak semayang. Cuba tambah ilmu saja. Kena faham. Sebab apa? Masalah solat dalam train ni kiblat tak konsisten. Baik. So baik itu yang kelompok yang kedua. Yang kedua yang ada waktu tapi mereka cuba kepaksa nak solat dalam solat ke train. Sedangkan tak ada waktu Ustaz. Yang tak ada waktu tak ada masalah. Dibenarkan solat dalam dalam train. Cuma dalam mazhab Syafi'i ia dinamakan sebagai solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni dia solat yang tak cukup rukun ataupun tak cukup syarat. Jadi tidak menghadap kiblat bermakna tak cukup satu syarat. So solat tidak sempurna. So wajib solat hormat waktu? Wajib. Biasa orang tanyalah, ada dalil ke solat? Ada rujuk Bukhari dan Muslim, Nabi dan para sahabat pernah solat hormat waktu. Solat ketika itu tidak ada air untuk berwuduk dan hukum tayamum belum turun lagi. Belum turun tayamum. Satu tempat Nabi tu air tak ada, tayamum pun tak ada. So, sahabat dengan Nabi solat dalam keadaan tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Itulah dalil solat hormat waktu, dan hadis tu juga adalah dihujahkan oleh majoriti sahabat, termasuklah mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taimiyah apa kata? Dia kata hadis ni, dia kata wajib seseorang yang tak cukup syarat, tak cukup rukun, yusalli ala hasabi halih. Kata Ibn Taymiyah dalam majmu' fatwa dia, kena solat dalam keadaan yang tak sempurna syarat dan tak cukup rukun. Jadi kena pula buat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kena qada balik. Ya. Kan? Jadi apa dalil kena qada balik? Sebab syarat tak cukup, rukun tak cukup. Ada hadis Nabi pernah suruh sahabat ulang solat 3 kali. Pasal apa? Rukun tak cukup. Tamadinah tak ada. So bila rukun tak cukup, sama juga syarat tak cukup, kena qada balik. Ustaz, ada dalam Twitter tulis, saya terbaca lah. Kawan tu kata takkan setahun kerja, setahun nak solat hormat waktu. Apa? Setahun? Jangan kata setahun, 10 tahun. Rohsah. Ada orang kata, Ustaz saya kerja dekat KL tapi duduk kat Aikro. Selama, boleh tak saya jamak kasar dalam perjalanan? Tak ada masalah kan? Boleh. Tapi saya dah 3 tahun kerja situ. 3 tahun Allah dah bagi rukhsah. 3 tahun ambil hadiah Allah kan? Dia Allah. Dia Allah. Apa masalahnya dalam hal macam tu kan? Betul. Jadi sebab apa yang situasi kedua tu dia tak berhak untuk solat hormat waktu. Yang kedua tak berhak. Yang pertama tu berhak. So yang saya dengar cerita daripada Kedah nak pergi kerja kat Penang. Yang kita dipahamkan dia masuk ke train sebelum masuk waktu. Dan keluar dah memang syuruk. Itu tak apa. Tu nama solat hormat waktu, sampai pejabat ada masa qada balik 2 rakaat. Jadi solat hormat waktu Ustaz, biasa orang tanya niat tu kena niat. Solat macam biasa juga, niat macam biasa. Usolli fardhu subhi rakaatain ini tak payah niat hormat waktu, tak payah hormatan waktu. Tak payah. Sama saja niat yang wajib dalam hati.
Ya. Dan satu lagi isu yang biasa solat hormat waktu, dia orang suka sangat dia ambil kesempatan nak solat hormat waktu. Suka ambil kesempatan. Yelah, zaman sekarang ni dunia dah segala hujung jari kan. Kata ustaz, orang kata solat hormat waktu ni tak payah qada. Saya tengok YouTube doktor sekian-sekian kata macam ni. Doktor ramai kan. Kata mufti tu kata tak payah qada. Mufti mana tahulah kan. Tak apalah. Tapi tak apalah kalau dia nak ambil pendapat yang kata solat hormat waktu ni tak perlu qada, terserah pada dia. Bagi saya kata qada. Sebab apa? Itu lebih berhati-hati, lebih warak, lebih bertakwa. Ya. Tapi nak dapatkan kelayakan solat hormat waktu, ramai yang ambil mudah. Contoh Ustaz? Contoh. Banyak, ramai saya jumpa. Ya. Nak senang punya pasal, dia ambil pendapat yang kata solat hormat waktu tak payah qada. Jam dalam perjalanan balik rumah waktu maghrib. So dia yakin kalau sampai rumah pun maghrib dah habis. So dia buat apa? Dia solat hormat waktu dalam kereta. Senanglah aja. Balik rumah tak payah qada. Sebab dia ambil pendapat tu. Okay, fine. Boleh ke? Tak boleh. Sebab apa dia ada pilihan? Dalam perjalanan tu ada RNR, ada stesen minyak, ada surau. Dia lalu taman, satu taman mesti ada surau punya lah. Kenapa tak berhenti? So orang yang buat macam tu tak sah solat hormat waktunya, dikira berdosa. Itu yang kita kena faham. Solat hormat waktu bukan simply easy saja you nak kena apa. Selagi ada waktu untuk melaksanakan solat, kena buat. Kalau ada masa pilihan untuk berhenti, kecuali kalau kita memang dalam perjalanan tu memang tak ada tempat berhenti, hutan belantara semua sekali. Kalau berhenti tepi jalan kena makan rimau, itu lain cerita lah. Mau bukan dalam bunyi. Tak sama juga lah kondisinya untuk naik flight 14 jam perjalanan. Yalah, sama hormat waktu lah. Waktu macam biasa kalau kita umrah subuh kan, memang kita tak boleh nak jamak kasar, waktu pendek. Tapi biasa kalau saya naik flight, Zuhur dah masuk, saya yakin asar dah sampai Malaysia dah. Saya buat jamak takhir. Tak jamak hormat waktu. Macam tu lah kita tengok. Ada ilmu insya-Allah. Ni soalan ni tricky sikit lah kan. Tapi budak-budak biasalah kata, macam mana kita sekarang ada apps kan? Apps kita tu kita solat atas lain. Bila apps tu ditunjuk kiblat berubah, kita berubah itu. Macam mana Ustaz? Dia budak-budak Ustaz. Boleh, tapi dari segi sudut tu kita nak tengok app. Dia kata apps juga gerak. Ikut kita Ustaz. Boleh. Dia tidak menjadi masalah lah. Boleh dalam keadaan macam tu. Jadi dari segi sudutnya, hukumnya tidak menjadi masalah asalkan tidak pergerakan tu 3 kali berturut-turut, tidak merubah struktur ataupun bentuk sifat solat tu. Hakikatnya boleh lah. Tapi you nak solat dalam keadaan kalau macam pusing macam tu, pusing macam ni, ditakuti akan pergerakan itu membatalkan solat. Membatalkan solat. Jadi boleh kita letak aplikasi tu, dia bergerak macam tu, bergerak macam ni. Dalam hakikatnya tidak menjadi masalah. Cuma dia akan melibatkan banyak pergerakan, hukumnya makruh. Walaupun tak batal makruh, tapi makruh ni melibatkan hukum makruh dalam solat, dia akan mengurangkan fadilat solat itu sendiri. Dia akan mengurangkan pahala. So kita rugilah. Baik kalau ada masa, semayang dulu. Ataupun sampai dekat stesen, ada masa 10 minit, semayang ke tempat yang sempurna. Daripada kita duduk solat dalam kereta api, gerak sana, gerak sini, gerak situ, ya mungkin tak 3 kali betul-betul, tapi pergerakan banyak tu menyebabkan perbuatan jadi makruh. Itu saja. Baik kawan-kawan, saya rasa clear dah kot. Ada dua golongan. Yang pertama memang dia tak dapat turun dan dapat naik pada waktu solat tu. Yang kedua yang mereka ada waktu, dia dulu dah tidulah. Sekarang kita akan pergi topik seterusnya. Tapi bye-bye. Assalamualaikum. Bye.